Belanjawan 2024 amat penting untuk merangka hala tuju dan langkah menyalurkan bantuan dan sokongan kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS supaya sektor itu dapat mengharungi persekitaran mencabar di samping mendorong merealisasikan visi ekonomi madani. Petang ini BIS Malaysia akan fokus kepada prabelanjawan keperluan perniagaan bersama panel undangan. Teruskan bersama saya Faiz Syairah Nizam untuk 30 minit yang berikutnya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Ini BIS Malaysia Selasa 10 Oktober 2023. Terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di saluran berita RTM TV1. Selain itu anda juga boleh terus ikuti kami di Facebook Live dan YouTube BIS Malaysia. Sebelum kita ke topik perbincangan utama, kita ikuti dahulu perkembangan ekonomi semasa. Ekonomi madani merangkumi nilai manusiawi yang memenuhi pelbagai tuntutan keadilan, bukan sekadar bertunjangkan kemampanan ekonomi dan pembangunan fizikal. Berbeza dengan dasar wawasan kemakmuran bersama 2030 yang diperkenal sebelum ini, tidak menekankan soal tata kelola dan permasalahan semasa negara. Jelas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, ekonomi madani mengambil kira situasi semasa negara yang tidak boleh dipadankan dengan kerangka barat. Walaupun kita mengambil kira beberapa pandangan pakar-pakar internasional termasuk Bank Dunia, jangan hanya menciplak dan kemudian menjadikan ini sebagai agenda negara seperti mana yang berlaku dalam wawasan kemakmuran bersama yang juga dipakai oleh kerajaan Yang Berhormat dulu. Itulah sebabnya mengapa kita buat anjakan. Anjakan ini saya katakan kena berteraskan nilai. Dalam wawasan kemakmuran bersama, tidak ditekankan soal nilai. Tidak ditekan kuat tentang tata kelola. Tidak ditekan kuat tentang permasalahan tempatan, umpamanya apa yang berlaku di Malaysia. Kerana itu hanya kerangka universal, global. Ada baiknya tetapi kelemahannya kerana tidak memberikan penekanan tentang permasalahan semasa. Pelaburan teknologi hijau mencecah RM1.3 bilion bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini. Menurut Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MAIDA, ia merekodkan pertumbuhan 21.9% berbanding tahun lalu. Angka pelaburan itu merangkumi pelbagai inisiatif teknologi hijau termasuk tenaga boleh baharu TBB, pemeliharaan tenaga, pengurusan sisa bangunan dan perkhidmatan hijau. Sebanyak 348 projek teknologi dan perkhidmatan hijau termasuk TBB telah diluluskan sehingga Jun 2023. Ini sejajar matlamat Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara NETR. Dari 2018 hingga Jun 2023 pula, sebanyak 3,247 projek hijau bernilai lebih RM17.7 bilion diluluskan, mencerminkan prospek negara yang baik dan dalam teknologi hijau. MAIDA berharap kerajaan akan melaksanakan inisiatif tambahan untuk memperkukuh dan terus menyokong TBB dalam Belanjawan 2024. Sebagai agensi penggalakan pelaburan utama kerajaan, MAIDA berperanan penting menyokong komitmen negara mencapai pelepasan sifar bersih menjelang 2050. Dan kita tinjau pergerakan pasaran sepanjang sesi dagangan pagi sehingga tengah hari tadi yang disediakan oleh PNB Investment serta harga komoditi setakat pukul 12 tengah hari ini.
perkhidmatan global telah dikenal pasti sebagai industri strategi. Kerajaan akan merangka kebijakan yang menyeluruh, memudah cara perniagaan dan menunjukkan pangkalan data bagi menarik pelaburan bermutu tinggi dan membuka ruang seluasnya kepada syarikat tempatan untuk mendapatkan perkhidmatan sokongan. Malaysia menjadi rumah kepada beberapa syarikat perkhidmatan global, antaranya Endeavour PLC dari United Kingdom, Cognizant Technology Solutions United States Corporation dari Amerika Syarikat, Huawei Technology Malaysia Sedia Berhad dari China, Ansell Global Trading Center Malaysia Sedia Berhad dari Australia, Siemens Energy Berhad dari Jerman, dan dijangka lebih banyak syarikat perkhidmatan global akan menyatakan minat untuk beroperasi di sini pada masa akan datang. Akses kepada pembiayaan adalah cabaran utama yang sering disebut. Antara lain, penting untuk kita bercakap juga mengenai program sokongan secara jelas kepada kumpulan PMKS ini, termasuk bagaimana kerajaan perlu menyeimbangkan keperluan perniagaan dalam belanjawan akan datang. Bis Malaysia petang ini kita bersama Profesor Dr. Aida Idris, pensyarah keusahawanan Jabatan Pengurusan Pemasaran Fakulti Perniagaan Ekonomi Universiti Malaysia. Assalamualaikum Prof. Aida. Waalaikumsalam warahmatullahi. Prof, terima kasih menerima jemputan kami walaupun dengan keadaan waktu Prof yang kita faham cukup singkat untuk berada bersama kami di BIS Malaysia. Pada awal untuk saya soalkan kepada Prof, apa mungkin situasi sebenar segmen perniagaan negara pasca pemulihan negara ketika ini, Prof? Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya terima kasih kepada BIS Malaysia kerana menjemput saya ke udara sekali lagi, dan terima kasih juga pada saudari Syahira. Situasi yang kita hadapi pada hari ini agak unik kerana komuniti perniagaan kita ataupun golongan usahawan di negara ini sedang berada dalam situasi yang agak bercampur aduk, with unique situation. Dari satu segi kita melihat pertumbuhan dari segi KDNK contohnya, ataupun dari segi perkembangan perniagaan, permintaan yang banyak bertambah kerana pendigitalan, kita mempunyai platform pendigitalan yang agak kukuh pada hari ini. Kemudian ada program-program lanjutan daripada package rancangan ekonomi yang telah diperkenalkan semenjak tahun 2020 dulu. Sehingga hari ini kesan daripada package rancangan ini memang dinikmati dalam setengah sektor. Jadi kita boleh lihat contohnya kalau KDNK, kita lihat pada tahun 2020 iaitu di kemuncak pandemik COVID-19, pada waktu itu ekonomi menghadapi ataupun mengalami penguncupan KDNK sebanyak 5.6%. Tapi dengan adanya langkah-langkah pemulihan yang telah dilaksanakan pada waktu itu, kita dapati 2021 pertumbuhan telah berlaku pada kadar 3.1%, mengikuti pada 8.7% pada tahun 2022. Kalau kita lihat juga dari segi kadar pengangguran, semasa pandemik tahun 2020, apabila kita tidak boleh keluar bekerja, begitu banyak sekali peniaga yang terpaksa gulung tikar kerana langkah-langkah yang terpaksa dilaksanakan pada waktu itu untuk mengekang penularan wabak itu. Kita dapati pengangguran begitu tinggi pada 4.5%, tapi pada hari ini beransur-ansur pulih. Tahun 2022 contohnya 3.9% dan pada hari ini 3.5%. Jadi kita dapati dari satu segi kesan pemulihan itu beransur-ansur dapat dinikmati oleh para peniaga kita. Tapi di masa yang sama, itu yang saya maksudkan dengan keadaan yang bercampur aduk itu, bercampur baur. Di masa yang sama, para peniaga kita juga bergelut dengan kenaikan harga barang.
kita dapati bahawa walaupun kadar inflasi telah beransur-ansur pulih 2.48% pada tahun lepas meningkat sikit 3.38, tapi pada tahun ini ia turun pada 2.4%. Tapi barangan asas seperti makanan, terutamanya makanan, restoran dan sebagainya, kekal tinggi pada 7%. Jadi oleh kerana khususnya PPS dalam golongan ataupun dalam kalangan usahawan bumi putra contohnya, sektor peruncitan, sektor restoran, pemakanan, makanan, minuman, restoran dan sebagainya, gerai-gerai yang berniaga di tepi-tepi jalan, mereka sedang mengalami kesan yang begitu negatif sekali disebabkan oleh kenaikan harga, khususnya harga barang-barang makanan. Jadi saya ingat secara ringkas mungkin itu cukup sebagai mukadimah sebelum kita pergi pada perbincangan yang lebih lanjut. Okey, kalau kita nak lihat kepada pasca COVID-19 dalam kerangka kita dalam pemulihan ekonomi ketika ini, apa mungkin antara segmen atau elemen utama yang dilihat memberi manfaat besar atau mungkin memberi domino efek dalam kita memperkukuh keperluan perniagaan ketika ini, Prof? Ya, masalah yang kita sedang hadapi sekarang ini adalah bahagian besarnya saya rasa ia berkait dengan masalah keyakinan. Keyakinan pelabur dan keyakinan masyarakat antarabangsa terhadap situasi ekonomi di negara kita. Kita lihat contohnya bagaimana kadar tukaran ringgit berbanding dengan USD. Pada hari ini memang berada pada kadar yang begitu rendah sekali. Maksudnya nilai mata wang ringgit kita itu berada dalam kadar yang terendah sepanjang 3-4 tahun mutakhir ini. Sekarang ini yang paling rendah, iaitu sekitar 4.73-4.74%. Begitu juga dengan aliran keluar dana asing. Dalam setengah tahun pertama, separuh tahun pertama tahun ini, kita melihat melebihi 4 bilion ringgit dana asing telah mengalir keluar dari pasaran saham negara kita. Jadi kedua-dua ini menjadi indikator, bahagian daripada indikator yang boleh kita gunakan untuk mengukur tahap keyakinan pelabur asing, begitu juga dengan masyarakat antarabangsa yang ingin datang melancung ke ataupun bekerja ke ataupun berniaga ke ataupun melakukan transaksi perniagaan dengan peniaga kita. Mereka kelihatan mempunyai masalah keyakinan. Dan kedua-dua faktor yang saya sebutkan tadi itu boleh dijadikan satu indikator. Jadi itu yang pertamanya. Itu elemen yang pertama yang perlu ditangani oleh kerajaan dengan kadar segera dengan sistem itu. Isu keyakinan pelabur ini bukan isu remeh. Dia memang membawa domino effect seperti yang saudari Syahira sebutkan tadi. Itu yang pertama. Yang keduanya dari segi penggunaan sumber bahan mentah tempatan. Dalam industri-industri kita yang selama ini kita bergantung kepada industri ini untuk sektor ekspor kita Untuk barangan-barangan ekspor kita banyak menggunakan bahan mentah daripada luar. Maknanya untuk mengekspor kita perlu mengimport terlebih dahulu. Now apabila nilai tukaran mata wang ringgit dengan USD ini menjadi begitu lemah sekali, maksudnya nilai ringgit itu menjadi lemah, import kita menjadi sangat mahal, mendadak tinggi. Dan kalau kita nak meneruskan sektor ekspor kita bergantung kepada nilai import yang begitu mahal, begitu tinggi, maka ia bukan sesuatu yang lestari, ia bukan sesuatu yang mampan. Kita tak akan boleh sustain kalau begini untuk kadar yang panjang. Jadi langkah kedua yang pada saya yang perlu ditangani oleh kerajaan dengan serta-merta adalah bagaimana untuk meneroka industri yang baru,
bahan tempatan sebagai sumber bahan mentahnya. Kita perlu menghasilkan raw material sendiri untuk sektor ekspor kita. Kita tidak boleh lagi bergantung kepada import, kemudian diproses, barulah diekspor semula. Jadi kalau kita lihat industri halal, salah satu industri yang memang menjadi penekanan dalam pembangunan ekonomi negara kita adalah industri halal. So kalau kita lihat industri halal, kita perlu mula mengeluarkan bahan-bahan mentah kita sendiri untuk industri halal. Kita tidak boleh bergantung kepada import, kemudian diproses dan kemudian dijual semula. Kerana itu sudah menjadi sesuatu kos operasi, kos pengeluarannya sudah menjadi sangat tinggi dan tidak menguntungkan. Dan ini juga bertepatan dengan persoalan saya, apa mungkin yang Prof boleh komen dari segi bagaimana kita melihat komitmen kerajaan dalam menggalakkan penyertaan PKS, PMKS dalam sektor bernilai tinggi yang mana memberi peluang untuk mereka menembusi pasaran global. Kerana kita faham pasca COVID-19 itu kita melihat pasaran global itu memberi tampungan yang cukup hebat bagaimana negara itu terus maju dalam pasaran global, Prof. Ya. Salah satu daripada isu yang sangat detail yang dihadapi oleh pengusaha ataupun usahawan PKS ataupun PMKS kita adalah isu credibility. Saya tak mahu sentuh tentang isu-isu konvensional seperti lack of funding, sumber keuangan yang terhad dan sebagainya. Itu memang semua orang tahu. Kalau syarikat kita bersaiz kecil, sudah pasti kita akan mengalami masalah, menghadapi masalah keuangan, sumber jaringan perniagaan yang terhad dan sudah pasti keuangan lah itu yang menjadi kekangan yang amat ketara sekali. Tapi bukan itu fokus saya pada hari ini. Pada petang ini saya ingin berkongsi satu isu lain yang mungkin tidak begitu ketara, tidak begitu tangible, iaitu isu credibility. Syarikat-syarikat PKS ataupun usahawan PKS kita ini, kerana mereka tidak mempunyai track record, mereka adalah usaha yang baru meneroka, baru saja masuk, baru saja ingin meneroka dunia perniagaan. Mereka tidak mempunyai track record. Apabila tidak ada track record, untuk mereka menembusi pasaran antarabangsa, isu credibility ini akan menjadi isu yang paling besar. Sebenarnya sumber keuangan itu pun sudah bukan lagi dengan adanya geran, bantuan-bantuan keuangan daripada kerajaan dan sebagainya, pinjaman dan sebagainya. Keuangan bukan lagi menjadi satu masalah yang paling utama. Yang lebih besar adalah lack of credibility. Jadi in the past, di masa lalu, credibility, isu credibility ini sedikit sebanyak telah dapat ditangani dengan kolaborasi dengan agensi-agensi kerajaan. Bila usahawan kecil kita bekerjasama dengan agensi seperti FAMA, MARDI, KELDA, MARA dan sebagainya, sedikit sebanyak mereka berjaya mengatasi isu credibility. Begitu juga dengan apabila mereka menyertai program-program seperti program payung, program yang menyediakan konsep payung. Contoh, mereka menjadi pembekal kepada syarikat-syarikat besar, korporat seperti Proton, Petronas dan sebagainya. Mereka boleh membina kredibiliti kerana kolaborasi mereka dengan syarikat-syarikat yang besar. Jadi, untuk waktu-waktu yang mendatang ini, hari-hari yang mendatang ini, program-program seperti itu mesti diperkasakan semula. Banyak yang terjejas kerana COVID. Apabila berlakunya COVID, banyak program aktiviti ekonomi program-program kerajaan terpaksa dihentikan kerana fokus pada waktu itu adalah kesihatan. Fokus pada waktu itu adalah untuk memastikan kadar vaksin yang tinggi dan sebagainya dan rakyat tidak kadar kematian, itu semua yang menjadi fokus. Tapi dalam fasa pemulihan pada hari ini, aktiviti-aktiviti yang dahulu seperti expo perdagangan, expo perniagaan, kemudian program-program payung yang menggunakan konsep payung yang saya sebutkan tadi, itu perlu diperkasihkan semula.
Okey, sepanjang tahun 2023 kita lihat banyak perkara yang berlaku bagaimana kerajaan memainkan peranan penting dalam menyokong pertumbuhan ini termasuk mereka PKS dan PMKS. Apa yang boleh kita pelajari sepanjang apa yang berlaku tahun 2023? Apa yang boleh ditambah baik untuk kita memberi manfaat besar kepada pemegang taruh dan rakyat bagi tahun 2024, Prof? Untuk tahun ini memang dia punya kadar pertumbuhan. Kalau kita lihat KDNK, saya kongsikan sedikit lagi statistik. Tadi saya katakan untuk tahun 2022 kita telah melihat kadar pertumbuhan KDNK yang begitu ketara, iaitu pada 8.7%. Tetapi untuk tengah tahun pertama tahun ini, KDNK kita melemah, dengan begitu jelas sekali. Sekarang ini di hujung paruh tahun pertama tahun ini, KDNK adalah pada 2.9%. Jadi itu adalah satu penunjukan sebenarnya. Daripada 8.7% jatuh kepada 2.9%. So ini memberi gambaran salah satu daripadanya yang kita boleh ambil pengajaran ialah kuasa beli. Kuasa beli rakyat kita melemah. Apabila kuasa beli melemah, rakyat tidak akan berbelanja. Apabila perbelanjaan di peringkat rumah, isi rumah ataupun individu sama ada bujang ataupun keluarga menurun, maka dengan sendirinya pertumbuhan ekonomi juga akan muncul ataupun melemah. Jadi salah satu daripada tindakan yang perlu diambil oleh kerajaan pada hari ini adalah untuk meningkatkan kuasa beli rakyat. Jadi kalau dalam keadaan kita nak meningkatkan kuasa beli rakyat, sudah pasti langkah-langkah seperti pemotongan subsidi, pengurangan subsidi itu memang tidak tepat, kurang tepat dan tidak sepatutnya dilaksanakan pada waktu ini. Kalau pemotongan subsidi dilakukan dalam keadaan KDNK kita melemah, maka ini akan memburukkan lagi situasi. Jadi apa yang perlu, yang sewajarnya dilakukan oleh kerajaan ialah untuk mencari pendapatan, meningkatkan pendapatan kerajaan supaya subsidi boleh dikekalkan. Apabila subsidi dapat dikekalkan, maka rakyat boleh terus berbelanja dan ini boleh stimulate ekonomi kita supaya kita boleh keluar daripada fasa yang akan sangat-sangat mencabar sebenarnya. Tahun hadapan, tahun 2024, memang rata-rata penganalisis ekonomi, pakar-pakar ekonomi dari seluruh dunia menjangkakan bahawa keadaan akan menjadi semakin mencabar berbanding tahun ini. Jadi seperti yang saya katakan tadi, memang langkah seperti pemotongan subsidi itu memang sangat-sangat tidak tepatlah untuk dilaksanakan pada hari ini, dan sebaliknya kerajaan perlu mencari idea-idea baru, strategi baru untuk meningkatkan pendapatan negara. Okey, Prof tadi ada jelaskan tahun depan mungkin akan jadi satu cabaran besar buat kerajaan. Kalau kita boleh tekankan lagi cabaran bagaimana yang mungkin atau dijangka akan dihadapi kerajaan dan rakyat tentunya, dan apa mungkin persediaan yang boleh kita letakkan ketika ini agar tahun depan kita boleh melaksanakan satu tindakan ekonomi yang lebih selamat. Bagaimana, Prof? Okey, mungkin saya boleh katakan bahawa cabaran ekonomi saya sudah sebutkan tadi, tapi mungkin saya boleh tekankan sekali lagi lah. Cabaran ekonomi tahun depan memang akan berlaku di peringkat global, maknanya seluruh dunia akan mengalami pengujukan. Amerika Syarikat contohnya menjangkakan bahawa KDNK-nya akan menyusut daripada 1.6% tahun ini kepada hanya sekitar 1% sahaja. Ada yang mengatakan tidak lebih daripada 1% pun. China contohnya tahun ini 5%, tahun depan tidak lebih daripada 4.5%. Jadi ini adalah satu cabaran global dan kita perlu merangka strategi baru yang tidak bergantung kepada permintaan global. Maknanya permintaan pada produk dan perkhidmatan kita akan bergantung sangat-sangat kepada permintaan domestik, kepada pengguna domestik ataupun pengguna domestik rakyat negara kita sendiri. Jadi kita memang tidak boleh. Tahun hadapan memang kita sukar sekali untuk kita bergantung kepada pasaran antarabangsa. Jadi
strategi ya, contohnya seperti dengan menggunakan mungkin sistem percukaian yang lebih dinamis ya, sistem percukaian yang lebih progresif untuk membantu kerajaan menjana pendapatan yang lebih tinggi, lebih baik untuk tahun hadapan. Saya rasa itu sesuatu yang perlu diberi pertimbangan sewajarnya. Ya, begitu ramai pada hari ini sudah ramai sekali pakar ekonomi tempatan yang menyarankan supaya sistem GST diperkenalkan semula. Kita pernah menggunakan sistem GST sebelum dia ditukar kepada SST. Kemudian kita telah melihat masalah daripada segi ketirisan cukai itu dia bolos ya, ramai ada dalam kalangan peniaga kita yang tidak membayar cukai secara telus dan sebagainya, dan ini melibatkan kerugian berbilion ringgit kepada pendapatan kerajaan. Jadi pada saya mungkin salah satu daripada harapan saya lah yang ingin saya lihat dalam Belanjawan 2024 ini adalah pengenalan semula ataupun pelaksanaan semula sistem cukai yang lebih progresif, lebih dinamik seperti GST. Cuma mungkinnya kadar itu lebih rendah daripada yang diperkenalkan dahulu. Kalau dahulu kadarnya adalah 6%. Ya. Dan itu dilihat begitu terlalu tinggi, terlalu menekan terutamanya kepada golongan peniaga. Tapi kalau kali ini, kalau telah diperkenalkan semula, saya fikir mungkin kadar yang lebih munasabah boleh dipertimbangkan, contohnya 3 atau 4%. Kerana sistem GST ini dia memang efisien, lebih efisien. Dia menghalang ketirisan ataupun bolos itu berlaku dalam sistem cukai kita. Tapi di masa yang sama kadar yang tak dikenakan itu biarlah lebih berpatutan. Okey, satu perkara yang saya suka untuk ajukan kepada Prof, cadangan menarik yang boleh ditawarkan ketika ini bagi menjadi salah satu intipati Belanjawan 2024 yang lebih menarik dalam kita berbaki beberapa saat ketika ini. Apa yang boleh dicadangkan Prof kepada kerajaan kerajaan madani agar ekonomi madani itu menjadi satu hal tuju yang baik untuk Belanjawan 2024? Sedikit Prof. Selain daripada sistem cukai itu tadi, kalau di peringkat kerajaan saya juga ingin melihat penguatkuasaan undang-undang yang lebih besar. Saya rasa begitu banyak sekali kerugian berlaku pada kerajaan kerana kelemahan penguatkuasaan undang-undang. Apabila penguatkuasaan undang-undang itu lemah dan rakyat tidak mendapat apa yang sepatutnya mereka dapat, contohnya macam beras, ada malam berita terdapat yang membongkar beras sebanyak 1 juta tidak sampai kepada target. Okey, baik Prof. Dari segi penguatkuasaan undang-undang. Selain daripada itu, untuk individu, untuk rakyat, saya ingin melihat pendidikan daripada segi literasi keuangan. Baik, terima kasih Prof. Itu waktu yang kita ada. Terima kasih kepada Prof. Dr. Aida Idris, Pensyarah Keusahawanan Jabatan Pengurusan Pemasaran Fakulti Perniagaan Ekonomi Universiti Malaysia. Terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan yang terpinggir, golongan